Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Saudara-saudara, sudah pasti kepimpinan daripada pemimpin kerajaan, daripada pihak pembangkang, daripada parti di dalam kerajaan dan pembangkang bersiap sedia seawal boleh untuk menghadapi PRU 16. Saudara-saudara, mungkin kita boleh cakap Anwar sekarang berada di tengah-tengah penggal sebagai Perdana Menteri. Namun persiapan daripada Anwar, persiapan daripada kepimpinan pembangkang untuk menghadapi PRU 16 sudah pasti sudah perlu dimulakan jentera-jentera parti. Akhirnya ini satu kejutan. Sebelum ini ada wakil rakyat daripada kepimpinan pembangkang yang mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar. Tidak lain dan tidak bukan daripada Bersatu. YB Bersatu telah mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar. Dan mungkinkah ini membuka langkah pertama, membuka pintu kepada wakil-wakil rakyat yang lain daripada kepimpinan PN untuk menyokong Anwar. Saudara-saudara, Amanah yakin akan menang berbelas kerusi di Kelantan. Seperti yang kita tahu, Kelantan adalah negeri takbiran SG4 ataupun takbiran PN, ataupun lebih exact adalah takbiran daripada kepimpinan Parti PAS. Nah, dengan keyakinan Amanah akan menang berbelas kerusi di Kelantan, sah kerusi Kelantan akan tumbang. Kalau Amanah menang besar, PH menang besar di Kelantan. Selamat tinggal Parti PAS. Saudara-saudara, Presiden Amanah Muhammad Sabu meletakkan harapan tinggi bahawa partinya mampu menang lebih besar di negeri kubu kuat PAS, yaitu Kelantan pada PRU 16. Menurutnya, sasaran itu dapat dicapai sekiranya parti-parti dalam kerajaan mengekalkan perpaduan sedia ada dan pembahagian kerusi dibuat dengan betul. Kita lihat negeri-negeri yang kita ditugaskan seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis memang sukar nak hadapi parti lawan kita yang memerintah. Tapi saya yakin pada pilihan raya akan datang, jika perpaduan kita elok, pembagian kerusi betul, kita akan menang berbelas kerusi di negeri Kelantan. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya ini satu kejutan kepada Hadi Awang sebagai Presiden PAS dan terutamanya kepada MB Kelantan sendiri. Nah, adakah selepas ini Parti Amanah akan menang besar di Kelantan dan kerajaan negeri Kelantan akan tumbang? Ataupun mungkin gabungan kerajaan perpaduan yang akan menang di negeri Kelantan pada PRU 16? Tuan-tuan dan puan, Anda rasa apa yang akan berlaku selepas ini? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, ini satu kejutan kepada Khairy Jamaluddin berkaitan dengan isu titah addendum sebelum ini yang menjadi cerita panas di kalangan rakyat Malaysia, di kalangan netizen. Akhirnya Khairy Jamaluddin juga ada tampil membuat kenyataan, dan pada akhirnya kenyataan KJ itu telah membawa kepada laporan polis yang melibatkan nama bekas Menteri UMNO tersebut. Polis rampas laptop MKini, kes siasat Khairy Jamaluddin. Nah, ini menjadi persoalannya. Adakah sekiranya KJ didapati bersalah? Adakah KJ akan ditangkap? Adakah KJ akan melarikan diri? Saya rasa tidaklah. Saya lihat kepimpinan dan sosok seperti Khairy Jamaluddin, beliau tidak akan melarikan diri. Tapi, saudara-saudara, bagaimana kalau didapati KJ bersalah? Apa yang akan berlaku?
Saudara-saudara, polis merampas sebuah komputer riba daripada Malaysia kini untuk membantu siasatan terhadap bekas Menteri Khairy Jamaluddin. Sebelum ini, unit siasatan khas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman telah mengambil kenyataan daripada Ketua Editor portal berita itu, RK Anan, mengenai perkara tersebut. Bagaimanapun, Malaysia ini kemudian dimaklumkan komputer riba itu juga perlu dirampas. Portal berita tersebut diarahkan untuk hadir di Ibu Pejabat MCMC bagi membolehkan pegawai MCMC mendapatkan butiran daripada sistem pengurusan kandungan portal itu. Malaysia kini diberitahu kegagalan untuk mematuhi arahan tersebut merupakan satu kegagalan. Polis sedang menyiasat KJ di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan atas tuduhan fitnah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Ini berikutan laporan polis yang dibuat oleh Setiausaha Politik Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman, yaitu Suraya Yaakob, mengenai artikel Malaysia Kini yang memetik komen Khairy dalam podcastnya Keluar Sekejap. Khairy berkata, isu Tita Addendum yang melibatkan bekas PM Najib Razak telah mencetuskan krisis kepercayaan dalam UMNO. Dia memberi bayangan Azalina terlibat menyorokkan Tita Addendum. Berbalik kepada UMNO, ini menteri kena jawab kenapa menteri UMNO bersubahat menyorok addendum ini. Ini menteri undang-undang, apa nama dia? Azalina Othman Said, katanya. Dalam laporan polis, Suraya mendakwa berita itu palsu dan mencemarkan reputasi Azalina. Polis juga telah mengambil kenyataan daripada Khairy berhubung perkara tersebut. Saudara-saudara, apa yang akan berlaku selepasnya? Kita nantikan saja. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, ada satu pengakuan daripada kepimpinan PAS yang pasti mengejutkan ramai orang. Bukan saja mengejutkan Anwar sebagai PM, tetapi mengejutkan kepimpinan-kepimpinan di dalam gabungan Perikatan Nasional, gabungan daripada pihak pembangkang sendiri. Ini adalah berkaitan dengan Tunggang Anwar Ibrahim. Di dalam artikel berkata, kalau PAS Tunggang Anwar dapat RM 4 juta setahun, kata Idris. Kalau sudah confirm dapat RM 4 juta setahun, kepimpinan PAS cepat-cepatlah sokong Anwar Ibrahim. Ini nak cakap tunggang pula. Jadi bila keluar kenyataan begini daripada Idris, ini adalah berkaitan dakwaan parti PAS yang menunggang isu ataupun titah addendum yang melibatkan bekas PM Najib Razak. PAS menafikan dakwaan parti itu menunggang isu titah addendum yang di Pertuan Agong terkait Najib Razak kerana berpendapat ada kesempatan lain yang boleh dimanfaatkan mereka jika bertujuan menjadi keuntungan. Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata, berbanding isu addendum berkenaan adalah lebih baik jika parti itu menunggang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Di sini saya nak tanyalah, adakah mereka terlepas cakap, terlanjur cakap menunggang PM? Adakah dengan ini mereka hanya menunggang Muhyiddin, menunggang Bersatu, dan menunggang Mahathir sebagai penasihat SG4? Dengan pengakuan ini, saya pun agak ragu-ragu juga dengan kenyataan daripada Naib Presiden PAS ini. Adakah kenyataan menunggang PM adalah lebih baik jika parti itu menunggang Anwar
Adakah kenyataan ini juga mereka aplikasikan kepada Muhyiddin, kepada Mahathir? Nah, itu menjadi persoalannya. Katanya menunggang Anwar jauh lebih menguntungkan PAS. Malah mungkin boleh mendatangkan hasil RM 4 juta setahun. Daripada tunggang isu edendum, lebih baik tunggang Anwar. Dapat juga 4 juta setahun sebagai wakil rakyat. Kalau untuk kelebihan wakil rakyat, jangan cakap tunggang lah. Pergilah sokong Anwar Ibrahim dan ambillah 4 juta setahun itu. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, menurut Anda kenyataan daripada Idris ini adakah terlepas cakap ataupun memang sebenarnya hanya kenyataan untuk menyindir PM? Nah, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?